Masa tu dia belum bakar lagi ya? Belum. Dia belum bakar. Dia masa bonet tu kalau bunyi hidup lah. Yang tak apa ni itulah pasal abah dah kena parah lah. Pasal kaki dah kena tembak, tangan dah kena tembak. Itu yang abah. Yalah, orang kata mengerang sakit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajah kali ini kita berada di Melaka. Yang menariknya, kita berada di Lorong Haji Yusof Rono, Melaka. Allahyarham Yusof Rono adalah salah seorang pejuang, anggota polis yang bertempur di Bukit Kepong yang selamat. Kita hari ini bersama Tuan Muhammad Isa Yusof bin Rono. Tuan Muhammad Isa adalah waris kepada Allahyarham Yusof Rono, anak yang keempat daripada 6 adik-beradik. InsyaAllah hari ini kita akan bercerita, kita akan bertanyakan kepada Tuan Isa mengenai apa yang sebenarnya berlaku pada 23 Februari 1990 dikatakan sebagai serangan subuh di Bukit Kepong. Baik, selamat datang Tuan. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kerana menerima kedatangan kami lah. Alhamdulillah. Saya fikir saya sebagai generasi muda kebanyakannya berpandukan kepada filem Bukit Kepong. Kita appreciate apa yang Jin Samsudin buat, pengarah tu. Dan kita juga pergi melawat di galeri tadi. Banyak sumber-sumber yang menarik yang boleh kita lihat lah, yang boleh kita ceritakan pada generasi muda. Soalan pertama, Bukit Kepong, balai polis tu, balai pasung tu di mana sebenarnya? Dia seperti yang mana arwah orang tua cerita, memang di dekat dengan sungai lah. Sungai tu. Di galeri tu ke? Tapaknya? Lebih kurang macam tu lah. Pasal dia barek tu lebih kurang macam balai polis dulu punya balai polis di Parit Jawa. Parit Jawa. Memang betul-betul di tepi sungai? Memang betul di tepi sungai. Pasal tu sebab adanya marine, jadi senang akses apa ni lah. Ya. Boleh tak Tuan ceritakan sikit latar belakang Allahyarham Yusof Rono? Macam mana dia boleh masuk polis? Macam mana dia boleh posting di Bukit Kepong tu? Saya dengar asalnya dia memang orang Muar, orang Johor. Ya, arwah abah ni adalah dilahirkan di Sungai Raya. Sungai Raya? Tahun 22 lah. Jadi setelah dia maksudnya dari segi adik-beradik dia ada 7 orang. Seorang dah meninggal. Kan yang kecil itu ketika kecil lah. Itu yang adik-beradik yang disayang lah. Jadi tinggal 6 lain, tapi sekarang semua dah tak ada lah. Jadi arwah abah ni dia sekolah sehingga dah jam 4. Sekolah sekolah Melayu dah jam 4. Dia dapat maktab harian. Maktab harian lah? Maktab harian guru. Jadi dia mula start di Johor Bahru. Kalau tak silap saya jalan depot dekat Johor, dia rekrut dekat sana lah. Lepas tu baru transfer lah dia. Yalah, nak katakan sampai zaman Jepun lah. Zaman Jepun dia pun mengikut cerita dia lah. Dia bekerja dengan Jepun. Dia bekerja dengan Jepun ya? Sebagai tukang pancung. Jepun merintah lah kan? Jepun merintah. Dia tukang pancung. Tapi itu apa yang dia cerita ketika dia bekerja dengan Jepun. Baik. Dia yang buat dia lari pasal dia menyelamatkan satu wak Jawa ni. Jepun suruh penggal kepala. Dia tak penggal, sama-sama lagi. Jadi itu dia balik jalan kaki lah. Di Johor jugalah. Apa kesalahan wak Jawa tu? Kesalahan tak
tahu. Tak tahu, Dia apa ni. Cuma yang abah cakap, dia sama-sama lari pasal nak selamatkan pasal bangsa aku. Sebaik Jepun sekejap saja dah. Tahun 45 ya. Ya, Ya. tahun 45. Ya. Lepas apanya tu sebab dia cerita lah. Dia jalan kaki daripada Jamal Luang. Tak silap lah. Jamal Luang hingga ke apa ni dalam berapa bulan. Jalan kaki. Apa ni sampai balik kampung lah. Balik kampung. Ha, Jepun tak jumpa dia. cari tapi tak apa ni lah. Tak dapat lah. Masa tu dia polis. Lepas tu Jepun. Lepas tu polis balik. Lepas tu masuk polis balik. Itu yang dia tahu tu jalan-jalan tu. Kan? Tu Baik. yang dia tahu. Saya difahamkan, saya baca satu artikel, serangan di Bukit Kepong ni pada 23 Februari 1990 adalah akibat daripada balas dendam. Balas dendam dua orang komunis yang terbunuh. Ini dikatakan dialah puak yang komunis ni, dia dah riki dulu. Bukan tak ada riki, kekuatan anggota berapa ramai apa ni di balai tu berapa ramai. Jadi daripada situ dia spray lah. Itu yang mana ialah diberitahu kalau tak diriki, disiasat kan, macam mana dia orang boleh attack. Maklumat tu dapat daripada masyarakat tempatan. Masyarakat tempatan. Bukan kata apa, ialah kita sesama, bukan kata apa, orang faham bintang 3 ni macam mana. Ya. Bukan tak faham bintang 3. Cuma yang mana terpengaruh lain. Beza antara pengaruh dengan apa ni, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya. Jadi serangan subuh tu. Kita nampak Sarjan Jamil ada situ. Ya. Walayam Yusof-Rono masa tu belum berkahwin, bujang lagi. Maknanya dia di beret bujang lah tu. Ya, di beret bujang. Di beret bujang. Saya difahamkan telah memiamaran untuk menyerah diri. Itu adalah bila apa ni, pihak musuh dia sangkakan bahawa mereka ni anggota keselamatan ni masih lemah semangat bagi pandangan saya. Ya. Tapi dia tak tahu bahawa masing-masing mempunyai semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi untuk mempertahankan. Walaupun tinggal berapa ramai. Tak ramai anggota tu. Anggota berapa, kalau ikutkan tu berapa puluh, 20-30 orang dalam balai tu. Dalam balai tu. Ya. Itu pun yang mana balik ada off duty ataupun cuti ke, kita tak tahu. Ya. Jadi apa yang tertera itu je lah. Ya. Jadi bila apa ni yang disuruh apa ni beri amaran pertama, ialah dia apa ni tiup bugle lah kan. Lepas tu amaran kedua. Lepas tu baru dia attack, dia ambush. Betul-betul. Ada tak Allahyarham Abah ceritakan bagaimana keadaan ketika itu? Seorang-seorang terkorban. Allah Rabbi. Yalah, Abah nak cerita panjang pun pasal apa? Dia cuma yang ingat anak apa, si yang perempuan tu. Kena tembak tu. Itu yang apa ni kata apa, Yam ke apa, yang suami dia mati kena angkat senjata. Angkat senjata tu. Itu je Abah bercerita. Yang lain pasal apa, dah terlalu apa ni, kelang kabut. Kelang kabut. Maksud panik tu ada. Yalah, dalam cerita lain. Ya. Tapi Abah cerita memang panik pasal bunyi letupan. Bukan apa ni. Jadi bila dah reda baru dia perhati siapa-siapa yang masih apa ni, masih lagi hidup. Masih lagi hidup. Salah satu watak dalam Bukit Kepong ni, Mak Indra. Ya. Ada tak Abah Allahyarham ceritakan mengenai sosok Mak Indra ni? Dia adalah guru agama. Mak Indra ni badan dia sedap. Badan ni sedap. Badan sedap. Masa tu umur berapa, Tuan? Dia muda 20. Dia angkatan apa, api ke apa. Dia pun muda. Angkatan Pemuda Insaf.
Api ya. Kalau tak silap saya Haluan kiri. haluan kiri lah. Yalah, bukan kata apa. Ini kita dalam kadar kita tak tahu watak seseorang lah. Kenapa itu kita tak tahu. Arwah kenal dia? Ikutkan memang kenal. Tu sebab sebelum apa ni, ialah ketika arwah abah pengsan tu, tapi pengsan bukan pengsan, dia buat pengsan. Dia buat pingsan. Buat pengsan. Pasal nak selamatkan nyawa. Itu dah wajib. Orang kata kan, dia kata jangan bunuh dia. Mak Indra, dia punya kebaikan tu ada lah. Masa tu dia belum bakar lagi ya? Belum. Dia belum bakar. Dia masa bonet tu, kalau bunyi hidup lah. Yang tak apa ni itulah pasal abah dah kena parah lah. Pasal kaki dah kena tembak, tangan dah kena tembak. Itu yang abah, ialah orang kata mengerang sakit. Orang kata sakit tu sampai api, kalau jatuh pun dia tak rasa lah. Dia punya dah terlalu kebas. Lepas tu dia mengesot lari lah? Dia mengesot lah sikit habis nyau. Bukan masing-masing, kalau hidup lah, tawakal je lah. Cara macam mana kita tak tahu. Yalah. Tapi itulah Mak Indra, itu ada orang kata kan, jangan bunuh. Itu je lah. Siapa yang terakhir, the last stand tu, masa battle tu? Last stand tu sebab saya kata benda ni tak ada berhero. Tak ada hero. Tu dikatakan pejuang. Dia bukan, semua berjuang. Anak, beranak, isteri, semua berjuang. Bukan tak ada hero, tak ada apa. Tu sebab bukan kata apa. Kalau orang faham, apa itu peristiwa? Bukan peristiwa dia tu hero. Bukan. Insiden. Kejadian dia macam mana? Panik ke, takut ke, bersemangat ke, untuk melawan balik ke. Jangan ceritalah. Perjuangan ni tak ada takut, tak ada gentar. Kita refer pada filem Bukit Kepong tu. Okay. Cerita itu berdasarkan pengalaman Allahyarham Yusuf Rono kan? Ya, dia itu pengalaman Yusuf Rono sebab apa yang tercatat skrip tu adalah daripada first hand punya pengalaman. Dia yang menceritakan pengalaman-pengalaman yang dia alami dan persekitaran lah. Apa yang dia tahu. Kalau tak ada lah dia beritahu di mana filem tu nak katakan 100% tu memang ada orang kata dalam 95% cuma awal dengan akhir je lah. Tengah-tengah tu lah. Tengah-tengah tu itulah. Bukan kita kata 100%. Yalah, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau kata yang tersirat, dia sendiri tahu. Yang tersurat apa dia nak sedap, sebab filem nak sedapkan. Kena angkat seorang tu. Kena angkat. Barulah ada dikatakan seorang dia pejuang. Tapi kalau ikutkan semua tu adalah pejuang. Tu kata perjuangan. Bukan pejuang saja. Perjuang dari individu. Teamwork orang kata. Teamwork lah. Itulah beza berjuang mengangkat senjata dengan berjuang dengan kata-kata. Kata-kata lain. Kata-kata. Cuba kalau bila saya cakap nanti jangan marah. Cuba kalau cakap bohong sekali, Allah Ta'ala lampapkan kepala dengan batu. Sekali cakap bohong. Cuba kalau rasa. Cuba kalau katakan berjuang betul-betul, rasa kena tembak. Macam mana? Ini arwah kembali semula. Menjadi polis lah. Ya. Di mana tu? Selepas tu dia di Jamaluang Jamaluang ke Kahang. Antara dua ni. Ya, tu. Saya kau tak silap. Memang situ. Lepas tu baru ke Pahang. Pahang. Lepas tu Kelantan Melaka.
Jawatan terakhirnya pangkat sana? Sarjan lah. Sarjan lah. Ha, Sarjan lah. sarjan. Allah, yang seronok ni memang hanya satu je lah kot. Iyalah, Kan? dah Yang nama pengalamannya tu. Kan? Pengalaman. Tak boleh ditanding lah tu. Pasal yang kawan masa ketika dia hidup, kawan-kawan dia saya rasa yang hidup tu sama dekat Bukit Kepong, saya rasa 3 orang ke 4 orang. Itu yang dia berjalan tu sebab dia tahu siapa dia mencari. Bagaimana pula terjahan orang yang cakap polis Bukit Kepong bekerjasama dengan British adalah penjajah. Komunis ni ingin melepaskan rakyat Malaysia, rakyat tanah Melayu daripada penjajah. Balai polis itu semua kuli British contohnya. Contohlah. Tapi dia faham tak sejarah? Itulah dia logik je. Jangan cerita logik. Matlamat sama. Matlamat sama, tapi cara tu komunis, contoh komunis dia ada maksudnya, kalau ikutkan komunis macam mana ideologi dia orang, pada siapa engkau percaya. Jadi benda semua nak bebas, tapi konsepnya kelainan. Orang kata nak pergi Muar, seorang daripada Johor, seorang daripada Batu Pahat, nak sampai boleh bercerita. Tapi kita nak fikirlah orang tu ada tak terasa hati. Kita tak nak macam tu. Betul. Orang kata adab lah, beradab. Ada tak Allah cerita pasal kekejaman komunis ni? Kalau ikutkan apa ni, rasa Indonesia pun ada gerila juga. Dia PKI. daripada PKI. Komunis Malaysia. Indonesia. Tapi disebabkan apa ni, balas dendam. Sebab kecepun. Itu sebab saya cakap kenapa saya bercerita pasal arwah ni mancung kepala. Maknanya dia balas dendam. Dia memang dendam. Dia pun dah balik, British datang balik. Dia rasa itulah masa yang sesuai untuk dia keluar. Dapatkan tanah Melayu. Itu dia. Jadi bila dia berkuasa, bukan dia tak berkuasa, dia berkuasa juga. Pasal apa kuasa dia pada orang kampung? Orang kampung takut dia tak? Itu secara yang tak nampak. Tak nampak. Itu orang kata, orang kalau yang faham dia punya kuasa tu, orang takut. Dia punya kekejaman dia. Kalau ikutkan arwah abah punya cerita, masa kena attack tu memang dia tak bagi can. Bertalu-talu. Orang boleh cakap pasal tak mengalami. Yang mengalami ialah walaupun dia arwah abah cedera, ikutkan kalau hujan masih berair. Tangan dia kira macam menanah ke apa ni. Selepas kejadian tu, saya fikir arwah trauma lah kan. Sedih. Bukan. Kalau dia bercerita tiap-tiap tahun ni terang, tiap-tiap tahun dia mesti pergi kubur kawan-kawan ziarah dia kat atas tu. Saya ikut. Dia punya sedih tak boleh nak cakap. Sampai dia dah milih dah. Seorang-seorang dia kenal dia. Kenal. Anak beranak semua keluarga ni. Bukan kata apalah. Dia punya tu dia katakan setia pada kawan. Orang kata kesetiaan kepada raja dan negara ni dia nombor 2. Kita nak macam tu. Percaya, memang percaya. Dia kalau apa ni tiap-tiap tahun dia tak miss. Dia pergi. Kalau dia apa ni pergi, dia kata ada masa kita pergi. Pergi ziarah. Bawa ni. Ialah berdoakan kesejahteraan kawan-kawan, sama-sama berjuang. Yalah, nak cakap macam mana, itu yang dia. Tapi memang dia sedih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Nisa kerana sudi meluangkan masa untuk
cerita sedikit sebanyak tentang latar belakang dan pengalaman arwah Yusuf Rono lah yang terlibat dalam serangan Bukit Kepong, bertahan untuk serangan Bukit Kepong ini. Harap apa yang dapat dikongsi boleh dikongsi pada generasi masa depan. Tuan ada kata-kata terakhir, pesanan? Pesanan tu tak adalah, dengarlah kata hati. Apa-apa nak katakan semangat tu datang daripada hati. Hati itu pemilik siapa? Ada pemilik dia. Fikir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.